Okey, kita masuk balik. Jadi siapa yang guna laptop ataupun guna phone yang ada Google, antum boleh masuk dalam Google dan boleh ambil yang Google Waffle. Google Waffle tahu? Bentuk dia macam waffle. Waffle antum pernah makan ke? Pernah? Waffle kan. Ni nama dia Google Waffle sebab bentuk dia macam waffle. Okey. Okey, tekan yang Google Waffle tu. Tekan yang Google Waffle tu, lepas tu carilah slide. Nampak tak ada slide? Nampak. Tekan kat sini. Lepas tu ambil yang slide. Senang je. Ambil yang slide. Kalau guna laptop lah. Kalau guna phone pun boleh juga. Tapi lagi senang antum download. Lagi senang antum download siap-siap dalam phone. Lagi senang. Okey, lepas tu tekan tambah ni. Okey, tekan tambah. Jadi kita boleh terus tulis kat sini. Contoh Contoh muallim nak share pada antum semua. Jadi kita tekan share sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas warna kuning ni dia ada share. Jadi bila kita tekan share, antum pun boleh tulis. Cuba muallim tekan share ni. Kalau kita tekan share, tekan share ni. Tapi kita kena buat dulu lah. Testing muallim tulis. Okey. Bila kita dah buat macam tu, lepas tu kita ambil yang ni. Jangan lupa untuk ambil yang ni, get link ni. Okey, tekan change to anyone with link. Change to anyone with link. Okey, change to anyone with link tu. Okey, cuba kita tekan. Oh, kita hantar ke orang lain lah. Yang ini. Tekan ni. Okey, dah anyone with link kan. Lepas tu kita viewer ni. Viewer tu antum boleh tukarkan kepada editor. Viewer ni kita boleh tukar. Kalau viewer ni orang dia tak boleh edit. Dia boleh tengok. Kalau ni kita tekan editor. Tekan yang viewer tu, tekan editor. Senang je ni. Kata nak jadi hacker kan. Ini pun tak pandai macam mana. Jadi editor ni tekan done. Okey, tekan copy link. Copy link dulu. Copy, tekan done. Lepas tu link tu kita boleh bagi pada murid lain. Okey. Contoh muallim bagi dalam WhatsApp. Okey, antum boleh masuk je. Muallim bagi dalam WhatsApp. Ni kasih sebenarnya boleh. Sekejap. Save message. Okey, muallim bagi link dalam WhatsApp. Link dia. Okey. Contoh siapa yang ada WhatsApp boleh tengok Siapa yang tak ada tak apa. Muallim tukarkan kepada Gigi nanti. Sekejap. Jadi antum boleh terus tekan tu dan antum boleh edit sama-sama dengan muallim dalam masa yang sama. Copy. Lepas tu paste dalam tahun 6. Mana tahun 6? Ni. Okey dah. Dah ada dalam WhatsApp. Jadi kalau antum tekan dekat situ dalam WhatsApp, siapa yang tak ada WhatsApp, antum boleh muallim pakai URL shortener jap. Control V. 1, 2, 3. Oh tak boleh. Testing 1, 2, 3 tak boleh. Hari ni berapa? 3 Julai. 6 Julai. Test 6 Julai. Testing 6 Julai. Alias not available. Latif 6 Julai. Latif 6 Julai. Latif 6 Julai. Okey dah boleh. Siapa-siapa yang nak masuk, kalau tak ada dalam WhatsApp, antum boleh masuk guna yang tadi tu. Ni. Antum boleh masuk guna ni. Control V. Tak keluar. Tu. tinyurl.com. tinyurl.com. Lepas tu boleh masuk Latif 6 Julai. Dia ada keluar.
HTTP ni tak payah ha. tinyurl.com yang ni. Siapa-siapa yang tak ada dalam WhatsApp, antum boleh masuk guna tu. tinyurl.com. Ni macam gg.gg lah. Latif 6 Julai. Okey, kalau antum masuk je automatik dia akan masuk pada kita punya yang tadi tu. Ni. Nampak tak? Ada ramai dah. Cuba antum tekan je apa-apa. Tulis. Contoh tulis sama-sama. Siapa yang dah masuk tu antum boleh tulis sama-sama. Okey. Siapa yang belum, antum boleh tekan tinyurl.com. Contoh Maklim nak insert, image, antum pun boleh insert upload from computer. Boleh tulis apa-apa dalam tu. Boleh tiny apa? Nampak tak? Ada orang tulis. Latif jadi ke? Kan? Contoh Maklim nak masukkan gambar. Ni. Jadi boleh masuk gambar. Ini kita tukar gerak ke sini. Okey. Jadi kalau antum nak collaborate dengan kawan-kawan, boleh. Siapa ada gambar boleh masukkan. Ni contohlah gambar dalam Zoom. Mana Mari ambil gambar tu? Ambil gambar. Nak ambil gambar tekan insert. Tekan insert, tekan image. Upload from computer ataupun upload from apa namanya? Upload from computer ataupun upload from phone. Okey, contoh lain dalam internet antum nak ambil kan. Contoh Mat Iwat. Mat Iwat. Type je lah Mat Iwat dalam komputer. Okey, Mat Iwat. Lepas tu ambil image. Kalau nak ambil gambar lah. Ambil image. Okey, ni contoh kan. Mat Iwat. Ni. Lepas tu kita tekan right click. Right click. Okey. Right click. Lepas tu kita tekan sekejap. Lepas tu copy lah, copy image. Ambil copy image ni. Boleh mana Mat Badal lah. Contoh lah, ni contoh. Ni contoh je. Lepas tu kita paste. Tu dah ada. Kan? Siapa yang ada masuk dalam kita punya slide sekarang ni, ada 4 orang ni. Ada Armadillo. Boleh mana Mat Badal lah. Mat Badal. Okey. Ada Armadillo, ada Buffalo, ada Chameleon. Okey. Chameleon ni apa namanya dalam bahasa Melayu? Semua sumpah. Okey, ni contoh. Jadi antum boleh buat kan, tambah apa-apa kan. Kalau nak insert text box, kita boleh insert. Contoh kat sini. Boleh tulis. Kan? Nak besarkan, ambil ni. Lepas tu kita boleh besarkan. Tambah, tekan tambah ni. Dia punya tu akan jadi lebih besar. Okey, Teams kat sini, sebelah sini ada. Ni tema. Okey, kita boleh tukar Teams dan sebagainya. Ini guna Google Slide. Okey, kita boleh share. Ingat yang tadi kita tekan share. Lepas tu ambil yang ni, get link ni, change. Jangan lupa tekan change anyone with link. Lepas tu bagi pada kawan kita, tukar editor, lepas tu copy link. Lepas tu bagi dekat kawan, kawan buka, dia boleh buat sama-sama dengan kita. Kan memang macam antum masuk ni. Siapa yang tak ada link, tak ada WhatsApp, antum boleh tekan ni. tinyurl.com Latif 6 Julai. Okey, tinyurl.com Latif 6 Julai yang tu. Nanti antum akan masuk pada Maklim punya Google Slide tadi. Okey, Maklim lebih sukalah guna Google Slide daripada guna PowerPoint. Sebab kita boleh collaborate dengan orang lain. Ni Mat Badal Uzair dengan siapa? Kalau nyatakan Kalau antum tak ada, nanti Maklim masukkanlah dalam Ishmam, dalam ni. Kalau yang tak ada tu nanti mungkin sama dengan Banat kan. Tapi macam mana? Kalau ganjil, bilangan ganjil tak ada. Kenalah buat dengan Banat. Nak macam mana?
Jadi ada masa ni antum boleh isi. Isi tempat kosong. Nak dengan Daniel ke, Azim ke, Uzair ke. Okey. Itu lebih kurang. Dan mana update kehadiran jap. Mana nak update kehadiran dan pastikan antum kalau hadir cakap kalau tak nanti Mualim anggap tak hadir nanti. Okey, kalau antum tak ada respon, siapa yang hadir boleh nyatakan hadir atau tidak. Okey, Mualim masuk dalam kita punya attendance list. Classroom dan 6 Zubair tajwid. Kelas ke-19 lah. Hari ini 6 Julai. Okey, Daniel Nashrik hadir. Afiq Iskandar datang tak? Boleh bantu. Afiq Iskandar, siapa tahu datang tak? Tak. Tak datang. Syamimi datang. Aiman Haris datang. Damia Atikah datang tak? Damia Atikah, boleh tengok kan? Damia Atikah datang tak? Ada tak? Damia, ada? Testing suara. Jelas ke suara Mualim? Jelas. Okey, Damia Atikah tak hadir. Aira Bazlah hadir. Ryan Adif datang tak? Ryan Adif. Ryan tak datang. Okey, Hasan datang tak? Hasan tak datang. Nurin datang. Tadi datang. Oh, tadi Mualim tanya Nurin. Senyap je. Tadi Mualim bagi tugasan untuk buat slide presentation. Umar datang tak? Mana Umar? Umar tak datang. Okey, seterusnya Aliyah datang, Fatin Aiman ni tak ada, Azim Jabbar datang, Abdul Azim datang, Azra datang tak? Nampak tak dia? Azra tak datang. Azra tak hadir. Okey. Danish datang, Adam Irfan datang tak? Irfan. Adam tak. Okey, Irfan Hafiz tiada. Dania Nafisa. Dania ada. Irfan ada. Mualim, izinkan anak kita tes. Irfan ada. Ajaib. Irfan tak pernah masuk kelas Mualim, macam mana boleh ada? Ada nama dia. Ya. Mualim, Siap. izinkan anak kita tes. Okey, silakan. Mana Irfan? Irfan dah lama tak dengar suara dia. Irfan, entah sihat ke? Sihat. Kenapa Mualim dah lama tak nampak entah? Irfan. Kenapa Mualim dah lama tak nampak entah? Saya nak cakap. Tak dengar? Tak tahu saya nak cakap. Oh, okey. Tak apa. Okey, Dania Nafisa ada. Qoyim Azim nampak tak Qoyim? Tak nampak. Qoyim Azim tiada. Wardah ada. Hasha Husna ada. Fakri ada. Ainul ada. Uzair ada. Amsha ada. Kaisara ada kan? Ada. Okey, good. Jadi kita save. Okey. Dan kita view, kita lihat. Ini antum punya attendance. Tengok Damia Atikah ni. Kosong je. Ryan Adif, Hasan Nasrullah, Umar baru sekali. Kan Alia Rifkah. Yang ini kenapa merah semua? Kenapa dia merah? Patutnya dia tak merah. Yang hadir. Kenapa dia merah semua? Sekejap. Ya, atau ada rappers kat situ tu. Kita belajar tajwid dia tak ada rappers kat sini. Okey, jadi pastikan kehadiran antum. Kalau tak datang, sila nyatakan sebab. Jadi Mualim boleh tahu. Jangan tak datang tak nyatakan sebab. Ni Mualim kenapa tak datang, kan? Nampak ni. Afiq je. Tak, nanti sakit sikit. Apa?
Tak dengar. Lafid dia sakit sikit. Sakit. Afiq Iskandar sakit. Okey, tak apa. Ryan kan, Hasan, Fatin, Azra kan. Irfan boleh datang, masa lama dah tak datang. Okey. Yang bawah-bawah ni. Jadi itu ada punya attendance untuk kelas tajwid. Okey, seterusnya kita nak bincangkan tentang yang tajwid sebelum ni. Okey. Yang itu kelas tajwid dan juga yang ni markah antum masa kelas tuition sebelum ni. Ni antum punya markah masa kelas tuition. Yang ni mana nak share dalam grup nanti. Ni. Okey. Jadi kita ada 2 kumpulan kat sini, nampak tak? Ni kumpulan murid-murid yang lulus. Okey. Ni murid-murid yang lulus. Yang ini murid-murid yang tak lulus. Okey, tak lulus maksudnya 10% ke bawah. Ni murid-murid yang ada masalah ni, jadi muallim perlu buat sesuatu. Kan? Sebab kelas kita, kelas tajwid sangat pelik jika murid-murid dia dapat 60% ke bawah. Kan? Sangat pelik bila muallim buat ujian SPM sebelum ni hari Sabtu masa tuition 60% ke bawah, maksud dia tak belajar. Kan, dia tak buat ulang kaji, dia tak belajar. Jadi alhamdulillah lah ada kumpulan yang menggembirakan ni. Kan, Ainul, Aira, Danish, Fakri, Uzair, Tania, Amsha, Kaisara, Wardah. Okey. Tapi ada murid-murid yang masih tak faham lagi tentang tajwid ni. Aliyah, Nurin, Adam, Hasha, Abdul Azim, Syamimi, Daniel, Hasha Husna dan Umar. Okey, jadi nombor 10 sampai 18 tu ada 9 orang tak lulus. Okey, jadi muallim perlu selidik apa punca antum jadi tak lulus ni. Padahal tajwid adalah satu subjek yang sangat-sangat mudah. Kan? Satu subjek yang sangat mudah. Mad iwad contoh satu subjek yang sangat mudah. Mad iwad kan, tanwin baris atas. Kalau wakaf dia akan jadi tanwin baris atas satu je. Dia tanwin tu tak ada, dia jadi fathah je. Ban jadi ba, baca 2 harakat tu je. Takkanlah itu pun tak tahu kan. Ini je, senang je. Tajwid itu je. Dia tak macam sains, dia tak macam matematik, dia tak macam karangan BM kan. Tak macam BI dan seterusnya, tak ada. Dia senang sangat. Tapi kenapa paling pelik kita ada kelas seminggu ada 2 kali tapi ada murid juga yang macam ni perangai. Jadi maksud dia antum ni belajar ke tak ni kan, sangat menyedihkan murid-murid ni. Kumpulan kedua ni muallim perlu buat sesuatu kan. Tak boleh macam ni sebab antum dah tahun 6, kejap lagi dah masuk tingkatan 1, pelajaran lagi berat untuk tingkatan 1. Jadi kalau main-main lagi kan, tak buat ulang kaji, tak buat kerja sekolah. Jadi yang inilah kan dia jadi. Tak nak ada kumpulan kedua pastikan semua sekali mesti 60% ke atas. Okey, mesti 60% ke atas. Jangan sampai 60% ke bawah. Okey, kita lihat kat sini Ini soalan-soalan dia yang soalan sebelum ni. Okey, kita bincangkan sama-sama. Ini adalah dia tanya tentang mad iwad. Okey, dia tanya tentang mad iwad. Ada berapa ayat? Ada berapa ayat yang mengandungi hukum mad iwad dalam surah Alam Nashrah ni? Okey, boleh gunakan annotation bulatkan, boleh gunakan annotation ni. Antum bulatkan yang mana mad iwad. Okey, go. Boleh bulatkan kat sini. Yang pakai phone pun boleh guna annotation. Yang pakai laptop lagilah ada. Okey, cuba. Bagus Fakri. Tengok Fakri dah bulatkan. Okey, terima kasih Fakri. Yusron kat situ ada 2 sahaja. Okey. Ada 2 sahaja. Jadi ini pun masih ramai juga yang tak faham. Jadi jawapannya 2 ni lah. Seterusnya, pilih ayat bagi mad iwad. Jawapannya mana? Doba. Gunakan annotation. Yang ni ke? Yang ini ke? Yang ini? Wal adiyati dhabaha. Wal adiyati dhabaha. Sebab apa? Sebab apa mad iwad yang ini? Sebab fathah yang berhenti menjadi fathah.
Ya, fathatain ni tanwin double dekat atas kan. Ada baris double kat atas. Dia berhenti, dia akan jadi fathah balik atas satu je. Yang ini mana ada tanwin. Ini tak ada tanwin. Yang ini pun tak ada tanwin. Kan? Jadi yang ini pun ramai juga yang buat silap kan. Jadi Malim tak tahulah apa yang antum baca. Mad iwad senang sangat ni. Pilih ayat yang mengandungi mad iwad lagi sekali. Mana? Pakai annotation. Yes, betul Fakri. Yang ni. Yang ini mana ada mad iwad, mana ada tanwin. Ada ke tanwin kat sini? Tanwin tak ada dekat sini. Jadi ini yang sangat-sangat mudah. Seterusnya nombor 4. Mad silah tawilah. Mana satu? Guna annotation go. Atas kanan dengan atas bawah. Kanan. Guna annotation. Kanan. Yang ini mad silah tawilah ke? Guna annotation go. Logo kat kanan tu mana? Ya, Danish. Danish dah tanda kan? Yes, kat situ. Yang ini hukum dia apa ni? Siapa tahu? Apa hukum ni? Dia ada garisan dekat bawah tu. Hukum apa tu? Kiba. Qalqalah. Yes. Letakkan mesti ba tu ada be. Kiba. Itu qalqalah. Yang ini Ibrahim. Ibrahim. Yang ini hukum apa ni? Kat situ. Ini bukannya mad silah tawilah. Ibrahim itu pun qalqalah sughra. Kan kita dah belajar masa tahun 4. Qalqalah sughra. Ibrahim. Okey. Jadi jawapannya adalah yang ni. Dua ni. Sebab dia ada ha dhamir dengan ada ombak kat situ. Ini pun ada ha dhamir dan juga ada ombak. Jadi pastikan bila muallim ajar sekarang ni, pastikan bagi tumpuan. Kalau tak nanti antum tergolong dalam kumpulan yang kedua ni Kang. Kan? Jadi dia main-main. Waktu belajar Zoom main-main sebab itulah tak dapat. Nombor 5 ni antum tak nampak kan waktu buat Zoom sebab dia gelap hitam. Jadi yang ni muallim tak bincangkan lah. Okey. Sebab yang ni hitam, lepas tu background dia hitam. Jadi antum tak nampak. Jadi tak apa. Pilih contoh mad tamkin. Mana satu mad tamkin? Yang kanan bawah. Kanan bawah. Wal ummay. Wal ummi. Okey, jadi itu adalah wal ummiin. Ingat untuk mad tamkin mesti ada ya, bentuk ya ni. Ada berapa bentuk ya dalam Al-Quran? Siapa tahu? Ini ya 1. 3. Ada 3. Ini ya 2. Ini ya 3. Ini ya 4. Ini ya 5. Okey. Ya tak ada titik pun dinamakan ya juga. Ya yang ada titik pun dinamakan ya juga. Jadi ya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ya dalam Al-Quran ada 5. Okey. Yang ini special untuk ya mad tamkin. Ataupun ya yang menunjukkan tanda panjang. Ya mad tamkin dan juga ya tanda panjang mesti ya bentuk V baring ni. Okey. Kalau tak ada V baring, dia bukan mad tamkin. Mad tamkin mesti ada V baring. Jadi jawapannya yang ni. Okey. Jangan buat silap lagi. Ini sangat senang ni. Tajwid nak tahu mad tamkin mesti ada ya yang bentuk V baring. Pilih ayat yang mempunyai mad tamkin. Senang lagi sekali. Mana satu? Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Ataupun wal adiyati dabaha. Fal muriyati qadaha. Bagus. Kan? Dah ada murid yang tanda tu. Bagus. Yang ini. Okey. Azim Jabbar tanda tu kan? Okey. Yang itu. Itu adalah mad tamkin. Senang je nak tahu mad tamkin. Mesti ada ya baring. Yang ni lah. Okey. Seterusnya. Ini kalau tak nampak tak tahulah. Berapa harkat ummiyi? Berapa harkat ni? Ni ada ya baring ni. Ni namanya mad apa? Yes, mad tamkin. 2 harakat. 2 harakat. harakat. 2 harakat. Dibaca dengan 2 harakat. Okey. Senang je dibaca dengan 2 harakat. Tapi yang ini pun ramai juga yang salah ni. Ini patutnya mad tamkin dia letaknya kan 6 harakat. Mana ada 6 harakat. Okey. Seterusnya mad badal. Mana mad badal?
Yes, betul Danish. Yang itu mad badal. Okey, ini adalah mad badal. Lepas hamzah ada huruf alif atau waw ataupun ya. Itulah mad badal. Senang je. Tapi yang ini pun ramai juga yang salah kan. Ada yang kosong tak dapat apa. Mad badal lepas hamzah ada alif waw ya tu je. Kan? Jadi Umar pastikan mad badal pun tak tahu Sedih. Mad badal mana satu? Go. Lepas hamzah ada alif, waw ataupun ya. Imana. Yes, imana. Kan? Ni, imana. Okey, sangat senang tu. Ini ujian ni senang je tapi ada juga murid yang tak lulus. Berapa kadar panjang bacaan mad faraq? Mad farqi. Jadi jawapannya 6 harakat, yes. 6 harakat. Okey, next. Terdapat hanya 2 contoh bacaan bagi mad faraq. 2 contoh mad faraq. Dalam Al-Quran ada 2 je. Jadi sila jawab 2-2. Ada orang jawab Kul satu. adzakarain kul Allah. Yes. Kul adzakarain kul Allah. Jadi ada 2. Itu je. Mad faraq paling mudah dalam dunia. Itu je. Dan dalam Al-Quran ada 2 je. Kul adzakarain kul Allah. Itu je. Yang ini salah Yang ini pun lagilah salah. Mana ada. Jadi tajwid ni kalau dia tanya pergi mana tu je. Dia tak pergi mana jauh-jauh pun. Apa contoh mad lazim kalimi mukhaffaf? Mad lazim kalimi. Jangan jawab huruf. Ada juga orang yang jawab huruf. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Ini lagi senang. Mad lazim kalimi ada satu je contoh dalam Al-Quran. Ini je lah, tak ada benda lain. Al-ana tu. Mana ada contoh lain? Itu je al-ana. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Jangan jawab huruf ini huruf ni. Yang atas tu huruf. Jadi ada juga murid yang jawab mad lazim kalimi ni. Yang ni, dia jawab yang ni. Kan? Sedih. Maknanya dah hajar lah. Berapa kali dah hajar kan? Ada orang yang memang kurang ajar. Dia jawab yang huruf ni. Dia jawab yang huruf ni. Namanya kurang ajar ni. Maknanya kata kalimi. Kalimi yang kalimah ni. Antara 2. Kan? Yang ini mukhaffaf. Yang ni ringan. Yang ni tebal. Musaqqal sebab ada sabdu. Yang ini ada tanda sukun tu kat atas ni. Ada tanda sukun. Ni ada tanda sabdu. Okey. Jadi jangan sampai tertukar. Senang je. Mukhaffaf mesti al-ana. Ada satu contoh dalam Al-Quran. Ini. Bacaan panjang yang dibaca. Lepas tu ada huruf mad. Lepas tu ada huruf sukun. Lepas huruf mad. Kan alif waw ya. Lepas tu ada huruf bertanda sukun. Itu nama dia apa? Lazim kalimi musaqqal. Lazim kalimi mukhaffaf. Mukhaffaf. Ya. Mad lazim kalimi mukhaffaf. Apa contoh dalam Al-Quran mad lazim kalimi mukhaffaf? Al-ana. Itu je. Al-ana. Mana ada contoh lain? Al-ana je. Okey. Antara berikut 2 contoh mad lazim harfi. Harfi mukhaffaf. Janganlah jawab kalimah. Ada orang jawab kalimah. Mana ada? Sin dengan nun. Harfi mukhaffaf. Jadi harfi mukhaffaf. Alif lam mim salah lah. Yang ini musaqqal. Jadi yasin dan nun. Kalau dia tulis check box kat sini, pastikan antum jawab lebih daripada 2 check box. Dia lain tau. Kalau multiple choices dia lain. Dengan check box maksud dia antum kena jawab 2. Jangan jawab 1. Kalau jawab 1 salah. Okey. Seterusnya. Walad-dallin. Adakah contoh bagi? Adalah contoh bagi apa? Walad-dallin. Mad lazim. Mad lazim kalimah musaqqal. Jangan jawab harfi. Ada murid yang jawab harfi. Sangat-sangat menyedihkan. Mana ada harfi? Ini bukan harfi. Ini bukan alif lam mim. Bukan yasin. Bukan ta sin mim. Bukan alif lam ra. Itu huruf. Jadi kalimah. Mesti jawab kalimah. Maknanya dah cakap banyak kali lah. Mad lazim kalimi. Jadi nak tahu kalimi mukhaffaf atau musaqqal. Musaqqal ada sabdu. Mukhaffaf ada sukun. Yang ni walad-dallin ni sabdu lah. Jadi jawapannya mad lazim kalimi musaqqal. Senang je tu. Kan? Yang ini. Yang ini kalau tak tahu. Kan? Tak tahu macam mana lah nak jadi kan. Ini apa namanya? Hamzah wasol.
Hamzah wasal kan. Senang je hamzah wasal. Okey, kalau kita show answer, yes, yang itu. Hamzah wasal. Next. Ni. Yang ini nak baca dengan baris apa? Hide answer. Baris domah. Kantoi lah. Baris domah. Okey, bagus. Okey, yang ini nak baca dengan apa? RGE ke urji'i? RGE. Yes, kita tengok show answer kasrah. Bagus. Kasrah ni baris bawah jangan keliru. Fathah baris atas. Dhammah baris depan. Okey. Ni. Yang ni nak dibaca dengan apa? Izhab ke uzhub ke? Izhab. Sebab apa izhab? Sebab tu fi'il. Ya. Tak sebab huruf ketiga. Huruf ketiga atas. Yes. Huruf Huruf ketiga. Yang ni fi'il kan? Ni fi'il. Maksud dia apa? Tahu tak izhab ni maksud dia apa? Pergilah. Pergilah. Fi'il amar kan? Izhab ala Fir'auna innahu tagha. Kan? Pergilah kepada Atas. Yes. Pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia dah teruk. Tagha. Tagha tu teruk. Kan? Izhab. Jadi baris bawah. Izhab. Senang je. Kita show answer. Yes. Izhab. Okay, next. Pilih tanda saktah. Ini tak tahulah. Kalau salah kan. Saktah yang mana? Saktah adalah sama salah pula. Yang ini patutnya. Okey. Apakah huruf yang diimalahkan? Huruf yang diimalah adalah ra. Yes, ra. Yang ini. Yang ini ismam la ta'manna. La ta'manna. Senang je tu. Okey. La ta'manna. Okey, seterusnya. Sekejap, ni Maklim tutup dulu. Nanti kalau Maklim ulang sekali lagi, jangan sampai salah. Yang ini kalau Maklim ulang sekali lagi. Bi salismu yang ini adalah bacaan bagi naqal. Yes, naqal. Bagus. Okey, next. Min qablu. Kalau kita wakafkan qablu, dia akan jadi raum. Yes, raum. Tu raum. Okey, raum. Sekejap Maklim padam ni balik. Dah. Raum. Okey, next. Alamak, dah ada jawapan. Berhenti sekejap semasa membaca Al-Quran untuk bernafas. Itu adalah maksud wakaf. Ada tanda lam alif ni maksud dia apa? Dilarang berhenti. Yes, wakaf qabih. Dilarang berhenti. Wakaf qabih maksud dia wakaf yang tak elok untuk kita berhenti. Yang ini wakaf jaiz. Wakaf jaiz berhenti ataupun Diharuskan berhenti atau meneruskan. yes, berhenti atau teruskan. Meneruskan bacaan lebih baik. Mana satu? Meneruskan bacaan lebih baik adalah Hasan kan? Wakaf Hasan yang ni. Wakaf Hasan teruskan bacaan lebih baik. Last sekali. Pilih ayat yang mengandungi tanda wakaf dilarang berhenti. Nampak tak ni? Bawah lagi. Nampak tak? Kecil sangat kan? Bawah kiri. Bawah kiri. Dilarang berhenti. Kecil sangat lah. Tak apalah, ini kita skip. Okey. Itu Jadi Muallim akan ulang balik soalan yang sama. Tapi Muallim edit sikit lah. Yang ada problem tu antum tak nampak tu kan. Nanti Muallim edit sikit. Jadi itu saja insyaAllah untuk kita punya kelas. Dah pukul 3. Kita dah bersiaran selama 1 jam. Jadi sekarang ni kita ada Uzair, Dania, Hasya. Terima kasih kita dapat belajar bersama-sama sampai akhir. Daniel, Amsha. Titik ni siapa titik? Danish. Titik siapa titik? Siapa tahu yang titik ni siapa? Titik siapa titik? Boleh rename. Dah rename Okey. Abdul Azim mana? Tadi ada.
Okey, antum dah solat jenazah gaib belum? Belum. Belum lagi. Belum. Boleh sempat solat jenazah gaib disunatkan fardu kifayah. Okey, dan juga kita doakan untuk Mak Abdul Azim, insya-Allah ditempatkan bersama orang-orang yang soleh kan, solehah, bersama siddiqin kan, syuhada dan juga nabiyin kan, anbiya wal mursalin, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita ada mak kan, kita masih ada ibu, kita masih ada ayah. Tapi ada orang yang tak ada ibu, tak ada ayah kan, anak yatim piatu, ada yang anak yatim. Jadi kita doakan insya-Allah untuk Mak Abdul Azim dicucuri rahmat. Jadi kita sedekahkan insya-Allah Al-Fatihah kepada Mak Abdul Azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, satu kehilangan bila dia tiba-tiba tak ada. Kan? Tapi kesedihan tu akan kurang bila seseorang tu dia dah sakit lama. Kan? Sebab kita dah bersedia dengan kehilangan dia. Contohnya dia dah terbaring kat atas katil kan. Lepas tu dah 2 tahun, 3 tahun kita jaga dia. Kita kurang sedih sebab kita dah bersedia. Tetapi kalau orang yang memang dia tak sakit kan, dia okey je dengan kita, dia makan nasi lemak sama-sama dengan kita. Pagi tadi dia makan Milo sama-sama, minum Milo sama-sama dengan kita. Kan? Dia ada bersama-sama kita dalam Zoom, tiba-tiba esok dia dah tak ada. Jadi itu adalah satu kehilangan yang sangat menyedihkan. Jadi insya-Allah jangan lupa untuk kita doakan Abdul Azim diberi ketenangan hati kan, diberi banyak pahala kerana sabar atas kehilangan ibunya kan. Sebab apa? Sebab orang yang paling kita sayang siapa sekali? Orang yang paling kita sayang dalam masa kita ada ni lah. Mestilah orang paling kita sayang Allah dengan Nabi kan. Tapi selain Allah dan Nabi siapa? Mesti ibu kita. Antara ibu dengan bapa mesti ibu kita lebih sayang kan, sebab dia melahirkan kita. Dia nak cakap pun sedih kan, sebab Mak Mualim tak ada kat sini. Jadi insya-Allah itu je kot kita punya kelas. Bersedia dengan presentation yang Mualim bagi. Jangan lupa sebelum kita tutup, Mualim ingatkan kembali antum punya ni Azim, Jabar, Aiman, Alia, Damia, Kaisaran dan juga Wardah. Okey. Kalau ada masalah dalam presentation nanti maklumkan Mualim. Ana tak tahu ataupun Ana tak pandai, tak apa, maklumkan je. InsyaAllah nanti Mualim boleh bantu. Okey, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bye, terima kasih. Terima kasih Mualim. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz tengok email lah. Assalamualaikum. Terima kasih Mualim. Bye. Ya, sama-sama. Tengok email. Jangan masuk gak